Assalamualaikum, hari ini kita akan review S6 Magic Speed 2. Let's go! Okey, seperti biasa untuk setiap review kasut kita akan review technical spec, upper, midsole, outsole dan macam mana lari dengan kasut ni. Okey, S6 Magic Speed 2 ni adalah iterasi yang kedua selepas S6 Magic Speed yang pertama dulu. Dan S6 Magic Speed ni adalah dalam kalangan ataupun dalam keluarga Speed punya family untuk S6. So yang paling bawah sekali dia ada Hyper Speed. Aku pun pernah buat review untuk Hyper Speed tu. Kemudian tengah-tengah adalah Magic Speed 1 dan juga 2. Kemudian yang paling tinggi sekali iaitu kategori untuk racing. So akan ada Metaspeed Edge dan juga Metaspeed Sky lah. So sekarang ni dah ada iterasi yang lebih advance iaitu Metaspeed Edge Plus dan juga Metaspeed Sky Plus. Ok, so untuk technical spec yang seterusnya, berat kasut ni untuk saiz UK 7 cuma 217 gram, sangat ringan dan heel, dia punya heel measurement kat belakang ni adalah 31 mm dan kat depan ni adalah 24 mm dan drop dia adalah 7 mm lah. So dalam kategori yang medium to high, maksudnya tak terlalu tinggi sangat stack height dia ni dan tak juga terlalu rendah. Okey, dan kemudian kita pergi kepada bahagian yang paling utama sekali iaitu upper dia. So upper yang ada dekat Magic Speed 2 ni adalah mesh upper dan S6 katakan dia adalah daripada 50% daripada material ni is recycle material. So sekarang ni banyak dah kasut yang buat dia punya upper with a recycle material, which is very good approach untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan upper dia adalah upper yang sangat breathable. Ok, macam biasa aku akan test kasut tu sama ada dia breathable ataupun tak. Aku akan pakai dia dalam mall dan aku akan jalan dalam keadaan biasa lah, maksudnya walk like a normal. Dan kita akan rasa sejuk bahagian atas ni, dan itu adalah tanda-tanda yang aku boleh katakan kasut ni adalah sangat breathable dan dia memang pada aku sangat breathable. Ok, logo S6 kiri dan juga kanan macam biasa. Ok, kemudian kita pergi kepada one by one parts. Yang pertama sekali adalah dia punya heel cup. Heel cup dia adalah heel cup yang structured dengan padding yang memadai untuk kita punya heel collar kat sini. Dia taklah terlalu tebal dan aku rasa dia memang sangat memadai lah. Okay, kalau aku comparekan dengan kasut sebelum ni iaitu Evo Ride punya padding kat belakang ni lebih tebal, tapi yang ni just very nice. Okay, kemudian dia punya heel cup ni is actually ventilated. Kalau korang boleh tengok dengan lebih detail dekat bahagian belakang dia tu. Okay, dia sebenarnya ada ruang-ruang yang mungkin kat luar ni tak nampak, tapi sebenarnya dekat dalam tu dia punya heel cup tu sendiri dia ventilated, dia ada lubang-lubang untuk meningkatkan lagi breathability untuk kasut ni lah. Dan ok, bahagian yang seterusnya adalah lacing. Ok, lacing yang diberikan untuk kasut S6 Magic Speed 2 ni aku rasa dia lacing yang substandard lah. Ok, sekarang aku dah pakai hampir 200 km. Aku rasa dah mula terkeluar bulu-bulu lah dekat bahagian atas ni. So aku suggest next mungkin keluaran yang seterusnya untuk Magic Speed 2 punya version ni, mungkin boleh ganti tali ni dengan tali yang sama dengan S6 Nova Blast. Aku rasa tali untuk S6 Nova Blast tu is much better than this lah. Okay. Okay, kemudian bahagian tang dia, lidah dia juga adalah lidah yang nipis dan juga dia ventilated juga, dan dia memberikan orang kata secure ataupun lockdown yang cantik lah. Okay. Kemudian tang ni adalah tang yang gusted, maksudnya tang ni dia bersambung dengan bahagian kasut di bahagian bawah ni lah. Okay. So tang ni adalah gusted, so tak ada masalah lidah ni dia bergerak ke kanan dan juga ke kiri.
Okey, kemudian kalau kita tengok dari segi bahagian atas ni, kasut ni dia boleh kata taklah terlalu narrow kan, tapi siapa yang ada kaki yang sedikit lebar, aku rasa korang tak ada masalah untuk try S6 Magic Speed 2 ni. See, dia toe box ni adalah toe box yang agak roomy. Maksudnya aku boleh gerak-gerakkan kaki masa aku berlari lah, dan aku tak ada masalah melecet, maksudnya melecet ataupun terlalu cramp kat bahagian depan ni. Okay, then it's a very good sign lah that kebanyakan orang yang ada kaki normal dan juga sedikit lebar pun boleh cuba. Okay, itu di bahagian apa, aku rasa aku dah sentuh keseluruhan bahagian apa. Kemudian kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu dia punya midsole. So midsole dia adalah kombinasi dua midsole, iaitu Flight Foam Blast Plus. Flight Foam Blast Plus ni juga digunakan di Asics Nova Blast yang ketiga, dan di bahagian bawah ni adalah Flight Foam Blast yang biasa. So dia gabung antara dua midsole yang dikeluarkan oleh Asics lah. Okey, tapi kalau untuk dari segi dia punya firm tu, dia tak sama dengan smooth ataupun comfy yang kita boleh dapat dengan Asics Nova Blast yang ketiga. Walaupun dia pakai Flight Foam Blast Plus, platform yang sama, tapi dia punya feel tu tak sama. Okey, aku rasa sebab utama dia adalah dia ada carbon TPU plate kat dalam ni. Okey, kalau korang boleh tengok antara dua layer ni, kat tengah-tengah ni, itulah kat mana diletakkan carbon TPU plate tu. Okey, maksudnya full length lah, daripada belakang sampai ke depan, full length carbon TPU plate, dan di switchkan antara tu adalah dia punya Flight Foam Blast yang biasa. So dari segi ride tu, dia memberi ride yang snappy dan juga firm. So dia tak sama dengan Asics Nova Blast punya squishiness, comfiness tu tak sama. Dan aku rasa it's a good approach juga, sebab kasut ni direka untuk racing dan juga tempo run lah, maksudnya bukanlah digunakan untuk daily trainer. So aku rasa it's a good approach untuk make ready kalau korang nak race dengan kasut Asics Metaspeed Sky ataupun Edge lah. So dia boleh dikatakan training companion. Maksudnya kalau korang nak run ataupun racing dengan that top notch Asics punya racing shoes, then korang boleh combine dengan Asics Magic Speed 2 ni as a training companion. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada bahagian outsole. So outsole ni adalah Asics Grip, enhanced daripada Asics High Abrasion Rubber AR tu, dan aku pakai memang tak ada tanda-tanda yang grip ataupun outsole ni akan haus dalam masa yang terdekat lah, walaupun aku dah hampir 200 km dengan kasut ni, dan dia punya corak-corak tu still masih intact. Okay guys, masih intact, dan dia punya grip is very excellent lah. Aku boleh kata aku tak ada kasut lagi yang terlalu grip macam ni. Okay, memang sangat grip given whatever condition, hujan, kering, atas rumput, atas tar, memang excellent. Okay, dan taburan ataupun kat mana dia letak bahagian outsole tu is also tempat yang orang kata strategik lah, maksudnya kat sini. Okay, bahagian atas ni di mana kita normally akan landing dekat bahagian midfoot dan ke atas, dan kemudian kalau siapa yang ada sedikit pronation, dia akan cover dekat bahagian tepi dan tidak di bahagian belakang ni. Maksudnya siapa yang pakai kasut ataupun cara larian korang tu is heel striker, mungkin akan ada problem sikit lah, sebab di expose foam mungkin dia akan makan banyak sikit kat bahagian belakang ni, sebab tak ada getah ataupun outsole dekat bahagian ni. Ok, aku rasa aku dah pergi ke semua bahagian. Ok, kat sini lupa nak mention ada naming Magic Speed. Alright, dan kategori larian, aku rasa aku dah sentuh tadi kategori larian, maksudnya tempo, maksudnya untuk speed yang lebih sedikit daripada korang punya pace untuk daily training. Dan pada aku pakai ni untuk racing lah. Aku dah pakai dua kali event Twin City Marathon baru-baru ni, dan tahun lepas untuk aku punya Standard Chartered. Dan alhamdulillah personal best untuk Standard Chartered juga aku pakai dengan kasut ni. Okay, dia punya best tu adalah walaupun dia ada carbon plate, tapi dia taklah terlalu stiff
macam certain carbon plate yang ada. Aku pernah ban carbon plate yang ada dekat Saucony Endorphin Pro 3. Ui, memang stiff sangat lah. Tapi kalau compare dengan ni, okay, dia punya propulsion tu, tapi taklah terlalu stiff. Maksudnya kalau korang nak guna untuk daily training pun aku rasa okey saja. Alright. Dan kalau korang tak ada bajet yang besar untuk dapatkan kasut racing yang harga dia mencecah RM1,000, dan aku rasa this is a good option untuk korang guna untuk training dan juga untuk racing. Aku rasa is memang sangat berbaloi lah. Okay. Apa lagi yang aku rasa aku dah sentuh semua sekali. Dan okay, harga dia, so since kita sentuh pasal harga tadi, harga dia dekat retail RM529. Aku dapatkan kasut ni masa dia ada sale, so aku dapat dalam bawah daripada 500 untuk sepasang kasut yang aku rasa sangat berbaloi, dan sangat berpuas hati lah. Aku rasa aku tak perlu cari kasut yang terlalu mahal untuk aku join racing, dan this is good enough. So in term of colour pula, so colour yang ada kat sini adalah dia punya keluaran pertama lah. So keluaran pertama dengan colour hijau dan juga kuning ni. Sekarang dah ada macam-macam colour, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna biru. Kalau tak silap ada warna biru. So korang boleh check out dekat Asics punya website, dan juga mana-mana official reseller Asics kat Malaysia lah. So korang boleh dapatkan kasut ni. Sangat orang kata berbaloi dengan aku punya spend untuk kasut ni, dan aku akan terus pakai ni untuk mana-mana racing lah. Setakat ni aku tak berhajat untuk aku upgrade ataupun tukar kasut yang lebih mahal untuk aku punya racing dan sebagainya. This is good enough for me. Okay, itu sahaja review Asics Magic Speed 2. Kalau korang ada komen dan soalan, boleh letakkan kat bawah. Kita sama-sama berkongsi pengalaman mengenai kasut running. So, bye. Assalamualaikum.